Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Di antara ciri-ciri yang disebut dengan ibadur rahman ialah yang Allah cerita dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-68 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat ini, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan jangan sekali-kali kamu membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dalam keadaan kebenaran. Maksud kebenaran ini alim ulama sebut ada beberapa perkara lah yang Allah Subhanahu wa taala benarkan, ialah bila dalam peperangan di antara pertembungan di antara Islam dan juga yang disebut dengan kafir, orang yang tak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hidup kita ni sebagai seorang mukmin diajar supaya menghargai nyawa-nyawa yang ada, yang Allah telah kurniakan pada setiap hamba ini sendiri. Kerana dalam hidup kita ni kita tidak ada bekalan nyawa yang lain kecuali satu saja. Satu ni satu anugerah yang Allah kurniakan pada setiap insan. Bila Allah kurniakan nyawa pada diri kita ini, maka kita diajar supaya jaga di antara hak yang besar yang mesti kita hargai di antara satu sama lain, kecuali bila mereka menjadi musuh kepada Islam, mereka berperang dengan Islam. Itu satu, alim ulama sebut demikian. Yang keduanya, bila mereka ni keluar daripada Islam, murtad. Tatkala mana mereka keluar daripada Islam, maka di waktu itu berhak untuk yang disebut dengan mereka yang memimpin untuk memegang ataupun menangkap kepada mereka yang keluar daripada Islam untuk mereka kembali balik pada Islam. Tapi kalau sekiranya diberi peluang untuk mereka kembali balik pada Islam, mereka tetap juga dalam keadaan riddah mereka tersebut, murtad mereka itu, maka dalam keadaan sebegitu menjadi hak kepada pemimpin Islam untuk membunuh orang yang keluar masuk dalam Islam ini. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man baddala dinahu faqtuluh, sesiapa yang menukar agama dia ataupun keluar daripada Islam ini, hendaklah dipancung kepalanya ataupun dibunuh kepada orang yang demikian. Yang dimaksudkan dalam ayat ini, yang Allah Subhanahu wa taala ajar pada kita kemuliaan setiap insan. Dalam hidup kita, bila kita jadi seorang manusia, maka kita kena jaga nyawa-nyawa di kalangan kita. Nyawa ini merupakan satu anugerah yang besar yang Allah bagi pada setiap seorang dalam hidup kita ini, untuk mereka mengecapi sehingga sampailah saat di mana Allah yang memanggilnya pulang, yang kita sebut inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sifat seorang yang Muslim ini, maka mereka menghargai nyawa-nyawa ini. Jangan sekali-kali kita membunuh orang. Membunuh ni ada dua cara yang dibunuh. Sama ada kita dalam bentuk zahir ataupun dalam bentuk batin. Ramai di kalangan kita dia nampak membunuh ni dalam bentuk zahir saja, tetapi dia tak rasa membunuh dalam bentuk batin. Macam mana membunuh dalam bentuk batin yang biasa dilakukan dalam hidup kita ini di kalangan masyarakat kita? Menyihir orang di antara cara untuk membunuh seseorang. Salah satu di antara cara pembunuhan dalam sejak zaman Nabi Musa AS, kemudian turun sampailah zaman kita pada hari ini, berlakunya pembunuhan dalam bentuk sihir. Sesiapa yang terlibat dengan ilmu sihir, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita, hendaklah ditangkap penyihir-penyihir itu dan hendaklah dibunuh penyihir tersebut. Kerana penyihir ini menjadi orang yang buat khianat kepada orang lain. Dalam kehidupan masyarakat tidak menjadi aman dengan hidupnya mereka demikian. Lalu Allah Subhanahu wa taala pesan pada kita, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan sekali-kali kamu membunuh jiwa-jiwa. Allah guna nafs, jiwa di kalangan manusia ni illa bil haqq, kecuali dengan penuh kebenaran. Ini sifat ibadur rahman. Artinya hamba Allah yang bersifat ibadur rahman ini, mereka hidup dalam harmoni di antara satu sama lain. Bahkan Islam diajar supaya kita ni berdamai di antara satu sama lain ialah dengan cara bagi salam.
Ibsus salam ala man ta'arrafta wa man lam ta'arraf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sebarkan salam pada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal. Pernah berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila satu kaum yang diperangi, kemudian mereka dalam keadaan tersuntuk, diserang sampai satu peringkat mereka dah tak boleh pergi ke tempat lain dah. Lalu di waktu mana hampir dia bunuh dia, lalu dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian sahabat ni bunuh juga. Bila disebut demikian, lalu bila pulang saja diceritakan pada Rasulullah. Rasulullah sebut lain kali waktu mana orang yang dah mula sebut, sama ada bagi salam ke, sama ada orang hulurkan perdamaian ke, ataupun di kalangan kita yang menunjukkan dia ni mengucap 2 kalimah syahadah, kamu jangan bunuh. Rasulullah sebut demikian. Jangan bunuh. Kerana dia telah hidup dalam keadaan damai di antara satu sama lain. Rasulullah membayar diat terhadap pembunuhan yang berlaku tersebut bagi pihak sahabat yang telah menjangkakan bahawa dia terdesak, dia menyebut kalimah yang demikian. Oleh demikian dalam hidup kita sebagai setiap di kalangan hamba-hamba Allah ini, maka kita diajar supaya hidup dengan penuh keharmonian, saling menghargai di antara satu sama lain. Ibadur Rahman ini mereka meletakkan bahawa setiap di kalangan hamba-hamba ini mempunyai nilai-nilai yang tersendiri Allah jadikan pada seorang, dan paling bernilai dalam hidup kita ialah nyawa, jiwa yang ada dalam tubuh badan seorang. Lalu Islam suruh hidupkan jiwa-jiwa ini sampai peringkat Allah Subhanahu wa taala sebut, "Faman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Allah ajar dalam ayat yang lain, Allah sebut siapa-siapa yang menghidupkan seorang saja, faka'annama ahyan nasa jami'a, seumpama dia telah menghidupkan seluruh manusia di atas muka bumi ini. Siapa contohnya? Para doktor yang sentiasa membantu orang yang sakit, seolah-olah dalam keadaan kesukaran dan kepayahan. Yang ni seolah-olah kita cuba menghidupkan seluruh nyawa-nyawa di atas dunia ini. Siapa-siapa yang membunuh seorang Islam, dia bunuh seorang Islam, faka'annama qatalanna sajami'a, dosa dia macam dia membunuh seluruh manusia di atas muka bumi ini sendiri. Yang ni yang diajar dalam Islam. Lalu kita diajar supaya berusaha untuk menghidupkan, mengharmonikan dalam kehidupan kita, menyambung silaturrahim. Kemudian dalam masa yang sama juga kita diajar supaya kita menghidupkan jiwa-jiwa yang hampir-hampir mati, berputus asa di kalangan masyarakat kita, yang dia rasa bahawa kecewa dengan kehidupan. Lalu kita diajar supaya hidupkan. Jangan kita ajar pula macam mana nak bunuh diri, macam mana nak buat khianat pada orang. Islam tak ajar demikian. Tapi Islam mengajar bila kita menjadi ibadur Rahman, kita diajar supaya menghidupkan jiwa-jiwa manusia, memberi sokongan setiap kekuatan, setiap perkara-perkara yang baik dalam hidup. Jangan kita membunuh mereka, jangan kita kecilkan setiap apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Maka kita hargai. Bila kita hargai, artinya kita menghidupkan nyawa-nyawa mereka dan kita memberi sokongan yang baik dalam kehidupan ini. Bila kita boleh lakukan keadaan yang sedemikian rupa, maka inilah satu gambaran yang Allah kurniakan pada setiap mukmin yang menjadi ibadur Rahman. Mukmin ibadur Rahman ini mukmin yang sentiasa hidup dalam keadaan yang tersusun dengan susunan yang baik dan dalam keadaan susunan yang indah pada diri kita demikian. Mudah-mudahan Allah jadikan dalam hidup kita ini kehidupan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan yang berterusan setelah mana kita menjadi ibadur Rahman dalam hidup kita, insya-Allah. Ketika mana kita diuji dengan ujian-ujian dalam hidup kita ini, sama ada kita diuji dalam bentuk macam COVID-19 ataupun kita diuji dengan ujian-ujian apa sahaja pada diri kita, kita kena ingat bahawa kita ada Allah yang tempat kita bergantung. Jangan sampai peringkat kita mengambil satu tindakan yang luar daripada batasan agama yang mengajar pada kita
supaya hidup kita ini sentiasa bergantung kepada Allah. Jangan sekali-kali kita ambil tindakan yang menunjukkan kebodohan dan ketidakcerdikan kita sebagai seorang mukmin. Orang mukmin ni orang yang cerdik. Rasulullah ajar al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Rasulullah gambarkan orang mukmin orang cerdik yang sentiasa menyiapkan diri dia untuk kehidupan lepas pada mati dia. Bagaimana kalau sekiranya kita ambil tindakan yang menunjukkan kita hilang kawalan, kita stres, misal contohnya, sehingga kan kita sanggup nak buat benda-benda yang dilarang oleh Allah kerana semata-mata atas alasan stres yang kita lalui. Apakah Allah jadikan dalam kehidupan kita ini satu perkara yang membebankan pada kita? Tak. Allah tak jadikan demikian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita ingat je ayat ni. Allah menceritakan pada kita, Allah tak bebankan pada seorang satu benda yang dia sendiri tak sanggup untuk nak pikulnya. Allah jadikan setiap apa sahaja pada diri kita ni, dalam hidup kita ni, satu benda yang layak untuk kita pikul. Lalu dalam doa kita pun kita sebut. Dalam doa kita sebut doa kita. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kan kita sebut pada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, janganlah kamu bebankan pada kami satu benda yang kami tak mampu untuk kami pikul, ya Allah. Dalam doa kita sebut demikian. Lalu Allah ni maha pemurah dengan hamba-Nya. Mana mungkin Allah jadikan pada setiap hamba dia satu ujian yang tak mampu untuk kita pikul. Semua yang kena pada diri kita ni, kita layak memikulnya. Cuma ada ketika mana Allah jadikan ujian ini, Allah nak suruh kita dekat dengan dia. Bukan Allah nak suruh kita semakin jauh dengan dia, tidak. Kalau mana kita kena ujian, lalu waktu tu kan kita mengalir air mata. Bila kita mengalir air mata, di saat tersebut kan kita manggil nama Allah. Ya Allah, aku dalam keadaan kesukaran. Ya Allah, aku dalam keadaan kesusahan. Ya Allah, bantulah aku, ya Allah. Allah inginkan keikhlasan. Di saat mana mulut kita memanggil-manggil nama Allah, memanggil-manggil suara yang kita memanggil-manggil nama Allah, inilah yang menunjukkan kita ni ibadur rahman, dipanggil hamba Allah yang bersifat ar-Rahman. Kerana kitanya dalam hidup kita ini, Allah jadikan ujian-ujian pada diri kita ni nak suruh kita ni semakin dekat dengan dia, bukan kita semakin jauh dengan dia, melakukan tindakan-tindakan yang tak sepatutnya dalam hidup kita. Makan pil tidur misal contohnya, ataupun naik atas bangunan nak bunuh diri konon-kononnya. Semua ini kerja-kerja mereka yang tak cerdik, mereka-mereka yang berfikiran singkat. Apakah kalian ingat dengan kalian berlakunya kematian itu maka kalian akan selesai masalah? Tak. Lepas pada kalian menghadap depan Allah, siapa yang bunuh diri, siapa yang ambil tindakan terlibat dengan dadah, terlibat dengan perkara-perkara maksiat yang dilarang oleh Allah, kalian akan menyesal tak sudah dalam hidup kalian. Bila kita berhadapan dengan ujian, maka kembali pada Allah. Mulut kita memanggil-manggil Allah. Sebut hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ataupun mulut kita ulang bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua ni menggambarkan kita ni sebagai seorang mukmin yang baik dalam hidup kita. Apabila kita sebut ibadur rahman, kita mesti berperanan kepada negara untuk membangunkan negara ini menjadi negara yang terbaik sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membangunkan Madinah. Salah satu caranya ialah kita mengharmonikan kehidupan dalam multiracial di kalangan kita ini sendiri. Zaman Rasulullah tak ada ke masyarakat yang majmuk. Zaman Rasulullah masyarakat majmuk. Kalau kita perhatikan, bahkan orang Islam minoriti, bukan majoriti. Tapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan keadaan ini? Nak sebutnya bahawa ialah usahlah kita bangunkan perasaan yang disebut dengan rasis.
di kalangan kita. Jangan kita biarkan dalam masyarakat kita hidup berpuak-puak dan berbangsa-bangsa yang dipesan oleh Rasulullah. Rasulullah pesan pada kita, laisa minna man da'a ila asabiyyah. Bukan di kalangan kita yang sibuk nak mengajak manusia kepada kebangsaan ataupun bangsa, mempertahankan bangsa. Tetapi Islam diajar supaya kita membangunkan agama dalam jiwa-jiwa masyarakat kita. Menerangkan Islam kepada masyarakat bukan Islam menjadi tanggungjawab kita dalam membangunkan negara. Masyarakat bukan Islam yang datang ke negara kita, yang berada di negara kita bersama dengan kita, menjadi kewajipan ibadur rahman untuk menerangkan keindahan Islam ini kepada mereka. Bila kita berterang, setiap di kalangan kita menunjukkan contoh-contoh yang baik, menerang bagaimana kehidupan Islam yang betul, kemudian dalam masa yang sama kita menerangkan Islam dan mencontohi sikap-sikap yang terbaik dalam hidup kita ini, maka di kala itu orang bukan Islam akan bersama-sama dengan orang Islam. Inilah yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa mengajak dan mengajak, berdakwah dan berdakwah dan berdakwah. Sentiasa menyeru dan menyeru kepada orang bukan Islam. Sampai Rasulullah pesan, qulil haq walau kana murran. Bercakap benarlah walaupun perkara itu pahit di kalangan kita. Sayangnya di kalangan kita tak mengambil kesempatan ini. Masyarakat kita, dia tidak berdakwah kepada orang bukan Islam terhadap Islam, yang menyebabkan orang bukan Islam berkekalan dalam keadaan yang tidak Islam mereka tersebut. Saya ingin mengambil kesempatan ini, ibadur rahman ini bermula daripada pemimpin rakyat yang Muslim, mestilah menceritakan tentang Islam kepada orang bukan Islam untuk membangunkan negara ini. Selagi mana orang bukan Islam tidak faham apa dia Islam, yang menyebabkan akhirnya mereka menjadi musuh kepada Islam. Yang ni yang jadi bahaya. Akhirnya timbul isu-isu yang disebut dengan, yang dinamakan dengan kehidupan-kehidupan yang tak setara, kehidupan yang tidak sama kedudukan ekonomi dan sebagainya. Punca kerana kita tak terang Islam. Saya melihat bagaimana Islam menyatukan ummah, menjadikan negara ini berdaya saing dalam berhadapan dengan suasana konflik-konflik antarabangsa. Dalam kita hadapi suasana pada hari ini, dengan cara kita kembali pada Islam, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quranul Karim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu bertelagah dalam satu urusan di kalangan kamu, kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada Rasul, iaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak kembali, kita cari akal kita, kita menggunakan cara idea kita, teknik-teknik kita, tapi kita menolak Al-Quran, yang menyebabkan kita tak menjadi ibadur rahman yang sepatutnya dan sewajarnya dalam hidup kita. Negara ini akan terbangun bila sekiranya umat manusia ni menerima Islam sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan lihat manusia memasuki agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong. Dalam keadaan demikian, yang pertama. Yang kedua, dalam masa yang sama, umat Islam mesti benar-benar menjadi contoh yang baik dalam masyarakat ini, mengikut Al-Quran, tamasuk bil Quran was sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Kita hidup dengan Al-Quran, kita hidup dengan sunnah Nabi. Membangun kita, berjalan kita, tidur, bangun kita, semua dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Kita akan dapati bagaimana negara ini akan terbangun dengan cara yang terbaik dalam kehidupan kita apabila kita benar-benar meyakini masa depan hidup ini dengan Islam. Wallahu a'lam.